Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita untuk topik yang baru bagi asasan komputer tingkatan 2. Seperti biasa, anda buka Telegram. Okey, dalam Telegram tersebut cikgu tersediakan pautan kepada Padlet dan juga kepada apa kita nak belajar pada hari ini, iaitu sistem nombor per-16an. Okey, untuk standard pembelajaran 1.21 dan 1.22. Okey, jika ada buku teks boleh download, jika tidak ada boleh lihat PowerPoint itu atau video ini. Buka Padlet. So bila anda buka Padlet, okey, anda akan nampak iaitu anda pergi kepada lajur tingkatan 2 bab 1.2, iaitu sistem nombor per-16an, dan anda boleh buka video ataupun PowerPoint, okey, untuk belajar. Okey, sekiranya tidak faham dengan PowerPoint, boleh lihat pada video pembelajaran yang cikgu buat ini. Okey, buka pada slide PowerPoint tersebut, anda klik pada PowerPoint tersebut. Okey, dan anda boleh view PowerPoint tersebut untuk tajuk sistem nombor per-16an. Okey. So, apakah dia sistem nombor per-16an? Ia adalah satu cara yang digunakan untuk mewakili nombor perduaan yang digunakan sebagai bahasa mesin. Okey, kita dah belajar sistem nombor per-8an, tetapi sistem nombor per-16an ini lebih kepada untuk mewakili warna, iaitu merah, biru dan hijau, atau red, green, blue, di mana setiap warna diwakili oleh dua nombor per-16an. Maksudnya di sini nombor asas 16 ialah 16 kuasa 2 bersamaan dengan 256 varian warna. Okey, jadi maksud kita 256 merah, 256 hijau dan 256 biru, iaitu melebihi 16 juta warna. Anda boleh lihat di sinilah spektrum warna yang anda boleh pilih. Kuning ada 256, okey, hijau ada 256, merah ada 256, okey, biru, sian, magenta dan sebagainya. So itu adalah kombinasi warna yang menghasilkan lebih kurang 16 juta warna. Okey, selain daripada itu, sistem nombor per-16an juga diguna dalam pembangunan asas sistem microprocessor. So, dalam komputer, di dalam handphone dan sebagainya ada microprocessor, di mana segala mesej apabila kita bangunkan atau cara berkaitan dengan microprocessor ini dapat ditunjukkan dengan jelas melalui sistem nombor per-16an. Jadi ia amat sesuai untuk pembangun atau cara lah. Sistem nombor per-16an ini juga menggunakan 10 digit dan 6 abjad. Oleh itu, sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem asas 16. 10 digit dan 6 abjad yang digunakan dalam nombor per-16an ialah 0, 1, 2 hingga 9, diikuti dengan A, B, C, D, E dan F. So, jadual ini menunjukkan dengan lebih jelas lah. Selain dari nombor 0 hingga 9, kita juga ada A yang diwakili nombor 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Jadi bila ada F, perwakilan digit semasa pengiraan, kita ambil nombor 15. Okey. Bagaimana dengan nombor 16, 17, 18 dan 19 dan seterusnya? Okey. Nanti kita akan lihat. Okey. Nombor dalam sistem nombor per-16an ditanda dengan subskrip 16 pada hujung nombor tersebut. Contohnya 401 ditulis sebagai 401 asas 16. Tiap-tiap digit dalam sistem nombor per-16an mempunyai nilai tempat tertentu. Nilai tempat sistem nombor per-16an ialah SAR 16, 256 dan seterusnya. Okey, ini anda telah pun pelajari dalam sistem asas per-8an, asas 8, sistem nombor per-8an. Okey, di mana setiap lajur ini mewakili nilai tempat bagi asas 16. Okey, 16 kuasa 0 sama dengan 1, 16 kuasa 1 bersama dengan 16, 16 kuasa 2 bersama dengan 256. Jadi jika nak mencari nilai 401 asas 16, maka kita akan darabkan
4/256, 0/16, 1/1 bersamaan dengan 1025 asas 10 apabila ditambahkan lah. Okey, 1024 tambah dengan 1025 asas 10. Okey, itu yang berkaitan pengenalan berkaitan dengan nombor per-16an. Jadi ini adalah perbandingan antara sistem nombor perpuluhan dan juga sistem nombor per-16an. Okey. 16 dia menggunakan asas 16, juga dikenali sebagai sistem nombor hexadesimal, ditandakan dengan subskrip 16 seperti 4A16, mempunyai 16 pilihan digit bermula 0 hingga 9 dan A hingga F. Nilai tempatnya 1, 16, 256, 4096 dan seterusnya. So inilah yang cikgu nak kamu jawab dalam bentuk table begini. Tapi anda boleh pecahkan sistem nombor per-16. Nombor 1 apa dia? Menggunakan sistem asas 16. Nombor 2 apa? Dikenali sebagai sistem nombor hexadesimal dan sebagainya dalam soalan TP1 ini, tahap penguasaan prestasi yang satu ini. So bina jadual perbezaan antara nombor per-16an dan nombor perpuluhan. Jadi anda salin semula benda ini semua dalam bentuk teks lah. Okey, sistem nombor perpuluhan apa dia? Sistem nombor per-16an apa dia? Okey, jawab satu-satu dahulu. So ini anda akan jawab dalam Google Form. Okey, sebentar lagi. Okey, bagaimana menukar nombor perpuluhan kepada nombor per-16an? Okey, contohnya kita nak tukar 423 asas 10. Jadi kita bahagikan kepada 16. Jadi 423 bahagi dengan 16 sama dengan 26, baki 7. Sama je macam asas 8. 26 turun ke bawah. 26 bahagi 16 sama dengan 1, baki 10. Dan kemudian 1 bahagi dengan 16 sama dengan 0, baki 1. Baca daripada bawah ke atas. 1, 10, 17. Jadi 1, 1 lah. 10 kalau kita lihat dalam table tadi. Okey. 10 ialah bersamaan dengan A. Jadi 1 A dan 7 lah. Dan jangan lupa subskrip 16. 1A7 asas 16. Okey, ini cara menyemak dia lah. Kita darabkan semula dengan nilai tempat bagi asas 16. Kita akan dapat semula 423 asas 10. Okey, contoh aktiviti 1/10. Ini adalah latihan yang tahap prestasi 2. Menukar nombor puluhan kepada nombor per-16an dan sebaliknya. Jadi 486 asas 10. Jadi gunakan kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Bahagi berapa? Ini anda boleh type, okey, di dalam handphone. Okey, tunjukkan langkah bukannya jawapan. Okey, seterusnya contoh 1/10 penukaran nombor per-16an 4F3 asas 16 kepada nombor perpuluhan. Tadi nombor puluhan kepada nombor 16 asas 16. Sekarang nombor asas 16 kepada nombor asas 10, nombor perpuluhan. Jadi ini kita guna kaedah yang sama seperti yang sebelum ini, asas 8, di mana cuma kita letakkan 16 kuasa 3, 16 kuasa 2, 16 kuasa 1, 16 kuasa 0, berapa nilai tempatnya, apakah nombor yang ingin kita cari. Okey, kalau F dia bila kita menggunakan digit, tukar kepada digit dia dah nombor 15. 4, 15 dengan 3, jadi kita darabkan sahaja. Dan kita akan dapat 1267 apabila ditambahkan. Okey, 4 darab 256 1024, 15 darab 16 bersamaan dengan 240, 3 darab 1 bersamaan dengan 3, apabila ditambahkan dapat 1267. So itu adalah bagaimana menukar nombor kepada nombor perpuluhan. So ini adalah aktiviti 1/2, kita akan bincang sebentar lagi nanti. Sila tunjukkan langkah. Okey. Menukar nombor per-16an kepada nombor perduaan. Jadi mana pertama sekali kita akan ada nombor-nombor ini dalam nombor per-16an, digit-digit ini 0 hingga F, dan ini adalah nombor-nombor di dalam perduaan. Okey. Yang ini anda perlu ingatlah, sama ada anda ingat ataupun diberikan jadual untuk anda bandingkan nombor 16 dengan nombor perduaan. Okey, contohnya 0 nilainya 0000, 1 0001, A 1010. Okey, caranya mudah saja. Pertama sekali anda buatlah seperti dalam asas 8. Langkah pertama, pisahkan
digit yang ada di dalam nombor penamblasan tersebut. 9 F2, mana 9 lah, F jadi 15, 2 jadi 2. Kemudian tukarkan digit kepada dalam nombor penamblasan kepada nombor perduaan. Boleh rujuk jadual 1+10. Okey, jadual 1+10 ini ataupun di dalam lampiran A. Okey, 9 bersamaan dengan 1001, 15 bersamaan dengan 1111 dan 2 bersamaan 0010. Apabila dicantumkan, maka dia akan berikan jawapan 10011110010 asas 2. So ini adalah kaedah yang mudah, iaitu menggunakan lampiran ataupun jadual yang diberikan. Okey, inilah latihan untuk TP3 tahap prestasi 3. Kita akan bincang nanti. Okey, bagaimana nak menjawab di dalam Google Form. Okey, sekiranya menggunakan kaedah tadi, menggunakan kaedah lampiran ya. Ini menggunakan kaedah pengiraan. Jadi kena baca soalan betul-betul, sama ada menggunakan lampiran atau menggunakan kaedah pengiraan. Sama seperti yang sebelum ini dalam asas 8. Okey, pertama sekali kita menukarkan nombor perduaan kepada nombor per-16an. Okey, jadi ini menggunakan kaedah pengumpulan 4 digit, bukan kaedah pengiraan, kaedah 4 digit. Okey, pertama sekali kita pisahkan nombor perduaan yang diberi kepada kumpulan 4 digit. Okey, 4 digit. Dan kemudian kita kenal pasti apakah nombor 4 digit tersebut berdasarkan lampiran yang ada ataupun jadual yang diberi. Contohnya 1010, apabila rujuk kepada lampiran 2 ataupun rujuk kepada jadual bersamaan dengan A. 1001 bersamaan dengan 9, 1111 bersamaan dengan. Okey, bagaimana dia mendapat nilai A di sini? Kalau kita lihat kaedah menggunakan lampiran 1010, kalau kita patah balik semula kepada jadual ini, 1010 bersamaan dengan A. Jadi di situ kita akan dapat A. 1111 ialah F. Okey, itu kita akan dapat F di sini. Okey, dan 1001 bersamaan dengan 9 juga dalam jadual tadi. Jadi jawapannya ialah F9A asas 16. Okey, kaedah yang seterusnya menggunakan kaedah pengiraan. Kaedah ni panjang tetapi perlu lihat pada soalan. Jika perlu kaedah pengiraan, anda perlu buat kaedah pengiraan. Sama seperti tadi, anda pisahkan kepada 4 digit. Okey, kemudian nilai tempat bagi setiap digit tersebut. Okey, 200 hingga 203, 200, 203, 200 hingga 203. Kemudian darabkan nombor-nombor tersebut dengan nilai tempat tersebut. Okey, 0 darabkan dengan 1, 0 didarabkan dengan 2001, 1 didarabkan dengan 2, 01, 2, 0 didarabkan dengan 2 kuasa 2, 0 darab 4, 1 darabkan 2 kuasa 3 bersamaan dengan 1 darab dengan 8. Okey, dan seterusnya lah. Dan hasil tambahnya anda tuliskan di bawah ini. 8 tambah 0 tambah 1 tambah 0 bersama dengan 10. Okey, 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 9. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 15. Okey, setelah itu baru anda tukarkan kepada nombor 16, asas 16. 10 kita bandingkan 10 dengan asas 16 bersamaan dengan A. 9 dalam asas 2 bersamaan dengan 9, dan 15 tukar kepada asas 16, kita akan dapat F. Jadi F9A ialah asas 16 ialah nombor kepada asas 16 kepada asas 2 yang diberi, yang panjang tu. Okey, so ini adalah latihan seterusnya tahap prestasi 3, menukar nombor per-16an kepada nombor perduaan dan sebalik. Okey, untuk memudahkan soalan ini, soalan A dengan B anda gunakan kaedah pengumpulan 4 digit, C dengan D anda menggunakan kaedah pengiraan. Okey, AB, soalan A dengan B menggunakan kaedah pengumpulan 4 digit, dan soalan C dan D menggunakan kaedah pengiraan. Okey, untuk menjawab soalan yang pertama, untuk ASK tingkatan 2 bab 1/2 sistem nombor per-16an, bina jadual perbezaan antara nombor per-16an dan nombor perpuluhan. So, cara menjawabnya ialah pertama sekali anda akan
menuliskan sistem, contohnya nombor A, sistem nombor per 16-an. Okey. Yang pertama, apakah ciri-cirinya? Pergi pada baris yang baru. Yang pertama, ia dikenali sebagai sistem asas 16. Okey. Pergi baris yang kedua, nombor 2. Juga dikenali sebagai sistem nombor heksadesimal. Yang ketiga, cikgu nak kamu menjawab seperti inilah. Okey. Yang keempat, so kamu akan lengkapkanlah. Yang kelima. Okey. Ini untuk sistem nombor per 16-an. Okey, bagi sistem nombor perpuluhan, pergi ke baris yang baru. B, sistem nombor perpuluhan. Okey, 1 apa dia? 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini cara menjawab untuk soalan nombor 1. Okey, tolong buat baris demi baris supaya senang cikgu nak semak. Okey, seterusnya, untuk soalan yang kedua, menukar nombor perpuluhan kepada nombor per 16-an. Cara anda menjawab di dalam Google Form. Okey, typekan soalan 1. Okey, pergi baris yang baru. Okey, 486 bahagikan dengan 16. Okey, anda type balik semula supaya senang cikgu nak tanda. 486 dibahagikan dengan 16 bersamaan dengan berapakah baki dia? Okey, boleh gunakan kalkulator. Berapakah baki yang anda akan dapat jika 486 dibahagikan dengan 16? Akan anda dapat jawapannya ialah 30. Okey, 30. Jadi 30 darab dengan 16 untuk dapatkan baki ya, 480. Jadi bakinya ialah 480 tolak 486 bersamaan dengan 6. Okey. Pergi kepada baris yang baru. Kemudian 30 pula dibahagikan dengan 16 bersamaan dengan berapa? Okey, baki berapa? Dan seterusnya. Begitu juga dengan soalan yang kedua dan soalan kedua je lah kan? Soalan yang kedua. Okey, iaitu 678 dibahagikan dengan 16 bersamaan dengan berapa? Bakinya berapa? Dan seterusnya. Okey, cara menjawab soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Yang ini anda perlu tulis di atas helai kertas bagaimana menukar nombor per 16-an kepada nombor perpuluhan dan sebalik. Okey, untuk menjawab soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ketiga. Okey, anda tukarkan nombor per 16-an berikut kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya. So, tukarkan nombor per 16-an yang berikut. 432 asas 16. 432 asas 16. Jadi, untuk menjawab soalan ini, anda perlu menjawab di atas helai kertas. Kemudian, anda uploadkan jawapan anda ke dalam menggunakan butang add file yang disediakan. So, 432 asas 16. Jadi, pertama sekali, anda kena buat beberapa lajur di situ. Okey, 432 asas 16. Okey, 432 asas 16. Jadi ada 3 nombor, 3 digit di situ. Jadi kita ada 1600. Okey, kemudian kita ada 1601 dan 1602.
Okey, kemudian baris yang kedua kita akan ada nilai dia. Yang sini 16 kuasa 0 bersamaan dengan 1, 16 kuasa 2 1 bersamaan dengan 16, 16 kuasa 2 bersamaan dengan 256. Okey, kemudian baris yang seterusnya kita akan masukkan nilai yang dikehendaki, iaitu nilai dia ialah 432. Okey, 432. Jadi tuliskan 4, 3 dan 2. Okey, 4, 3 dan 2. Dan kemudian kita hanya darabkan saja baris yang seterusnya. Anda darabkan sahaja nilai 432 dengan 4 darabkan 256. Tulis kat situ. 4 darabkan dengan 256 bersamaan dengan 1024. Okey. 3 didarabkan dengan 16 bersamaan dengan 48. Okey, dan 2 didarabkan dengan 1 bersamaan dengan 2. Jadi nombor perpuluhan bagi nombor perpuluhan yang setara dengan nombor 16 yang diberi ialah nombor perpuluhan sama dengan 1024 ditambahkan dengan 48 tambah 2 bersamaan dengan 1074 asas 10 lah, nombor perpuluhan kan. Okey, asas 10. So itulah cara kamu menjawab untuk soalan yang ini. Okey. Bagi soalan yang keempat, anda juga perlu memuat naikkan jawapan anda di atas selai kertas dengan mengambil gambar dia. Penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan. Okey, nombor per-16an kepada nombor perduaan. Diberi sini A 35 asas 16. Nak tukar kepada asas 2. Tersebut A 35 asas 2. 16, sorry. A 35 asas. Anda buatkan satu kotak. Satu baris yang pertama. Tuliskan semula nombor asas 16 yang diberi. A 35. Okey, kemudian baris yang kedua. Ikut saja contoh seperti ada dalam buku teks tersebut. Pisahkan A bersamaan dengan berapa nilai dia? 3 dan 5. Pisahkan. Okey. Berapakah nilai A kalau kita? Okey. A dalam jadual nilai ialah 10. Okey. Jadi apabila kita tuliskan nombor digit dalam asas perduaan, di sini 5 bersamaan dengan 0101. 0101. 3 bersamaan dengan 0011. Dan 10 bersamaan dengan 1010. Okey. Jadi apabila kita baris yang seterusnya, anda cantumkan semua nombor tersebut, maka dia akan menjadi 1010 0011 0101. So inilah jawapan yang cikgu nak kamu jawab di dalam soalan yang soalan yang berapa ni? Soalan yang ketiga, yang keempat. Okey. Dan ulang langkah yang sama untuk soalan B, C dan D. Okey, untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima, bagaimana untuk menukarkan nombor perlapanan kepada nombor per-16an dan sebaliknya? Iaitu kita akan menukarkan nombor perduaan ini kepada nombor per-16an menggunakan kaedah pengiraan. Jadi untuk soalan ini, A dengan B anda menggunakan
kaedah merujuk kepada pengumpulan 4 digit. Okey, dan C dengan D menggunakan kaedah pengiraan. Okey, untuk memudahkan anda menjawab soalan. Okey, untuk soalan A, bukan kaedah pengumpulan 4 digit. Yang pertama, kalau kita lihat contoh, baris yang pertama anda pisahkan dia kepada ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi bahagikan kepada 12. Bahagian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, dan tulis semula nombor-nombor yang terlibat. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Okey, kemudian 0, 0, 0, 0. 1010. Okey, itu baris yang pertama. Okey, baris yang kedua anda akan pisahkan dia lah kepada 4 digit ya. So tak payah yang itu, terus pada baris yang ketiga, iaitu anda terus tukarkan merujuk kepada lampiran untuk baris yang kedua. Terus tukarkan merujuk kepada lampiran ataupun dalam jadual. Okey, contohnya 0111. 0111 bersamaan dengan 7. 0000 bersamaan dengan 0. 1010 bersamaan dengan A. Okey, jadi inilah jawapannya. Maka anda tuliskan ini untuk soalan A. Okey, soalan. Untuk soalan B pun sama juga, menggunakan kaedah pengumpulan 4 digit. Okey, tapi bagi untuk soalan C, cikgu nak kamu menggunakan kaedah pengiraan. Jadi jalannya agak panjang sedikit. Okey, contohnya di sini kalau kaedah pengiraan, di sini soalan C dia ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. Ada 16. So ada 16 petak di sini. Jadi anda bahagikan kepada 16 bahagian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Kemudian masukkan nombor-nombor yang terlibat. 1000, 1000, 0111, 0111, 0111, 0101, 0101, 0010, 0010. So ini adalah nombor dalam asas 2, tetapi menggunakan kaedah pengiraan, kaedahnya akan panjang sedikit. Okey, so baris yang berikutnya anda masukkan nilai tempat bagi setiap 4 digit. So jangan anda pisahkan setiap 4 digit di sini. Okey, boleh gelapkan garisan laju yang terlibat. Okey, dan kemudian anda boleh masukkan nilai di sini. Nilai tempat dia ialah di sini ialah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1,
2 kuasa 2, 2 kuasa 3. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, kemudian anda darabkan baris yang berikutnya, anda tuliskan, anda darabkan nilai tersebut. 0 darabkan dengan 2 kuasa 0 bersamaan dengan 0. 0 darabkan dengan 1, 0. 1 darabkan 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2. 0 darab 2 kuasa 2 bersamaan 0. 0 darab 2 kuasa 3 bersamaan 0. 1 darab dengan 2 kuasa 0 sama dengan 1. 0 darab dengan 2 kuasa 1, 0. 1 darab 2 kuasa 4 bersamaan dengan 4. 0 darab 2 kuasa 3, 0. Okey. 1 darab 2 kuasa 0 bersamaan dengan 1. 1 darab 2 kuasa 1, 2. 1 darab 2 kuasa 2, 4. 0 darab 2 kuasa 3, 0. So, ini adalah 0, 0, 0. Berapa ni? 8. Okey. Okey, baris yang seterusnya anda tambahkan nilai-nilai tersebut. 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 bersamaan dengan 2. 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 bersamaan dengan 5. 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 7. 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0 bersamaan dengan 8. Okey, jalannya panjang sedikit tetapi memang anda kena tunjukkan pengiraan dia di sini. Okey, setelah anda mendapatkan nilai bagi setiap baris dan setiap 4 digit tersebut apabila ditambah, okey, anda dapat kenal pastikan menggunakan lampiran A. Okey, ataupun jadual diberikan, contohnya 2. Apakah nilai 2 dari asas 10 nak tukarkan kepada asas 16? Anda boleh lihat dalam PowerPoint cikgu sudah sediakan pada slide yang terakhir. Okey, di mana kalau asas 2, kalau jika nombor tu adalah nombor 2, maka okey, di sini nombor penamblasannya ialah 2. Jadi tuliskan 2 di sini. Jika nombor asas 10-nya ialah 5, maka di sini adalah 5. Untuk 16, 5. Jika 7, 7. Dan jika 8, masih lagi 8. Okey. Jadi, nilai dia di sini ialah 8752. Jawapannya 8752 asas 16. Okey. So, inilah jawapan bagi soalan 1. Jadi, sebenarnya 8752 asas 16. Okey, so maka tulis 8752 dan di sini jawapannya adalah 8752 asas 16. Jadi sebenarnya apa yang kita buat untuk soalan ini ialah pertama sekali daripada nombor asas 2 kita tukarkan kepada nombor asas 10 di bawah ini. Okey. 800 ni nombor asas 10 ya. 0421 0401 0020 ni. Okey, kita tukarkan dia kepada nombor asas 10. Dan kemudian daripada situ barulah kita tukarkan dia kepada asas 16 semula, iaitu 8752. Okey, asas 16. Jadi itu sahaja, anda teruskan buat ulangan untuk menjawab soalan-soalan seterusnya, iaitu soalan D, dan ambil gambar dan muat naik ke dalam Google Form. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.